Pada saat peperangan, ketidakpastian perlembagaan dan perubahan sosial yang mendalam, Israel sedang berdepan dengan persoalan asas tentang negara jenis apa yang Israel mahu jadi. Dalam siri baru mengenai Undang-Undang Asas, kami berbual dengan pemimpin politik yang berusaha menjawab persoalan-persoalan tersebut dalam pilihan raya akan datang. Bermula hari ini dengan Einat Wilf, bekas ahli Knesset, sarjana sains politik, pendukung global untuk Israel, dan kini mungkin pengasas Parti OS. Saya Elana Mazaldiaman, pengarah eksekutif Forum Undang-Undang dan Kebebasan Israel, dan inilah Undang-Undang Asas. Anat, terima kasih banyak kerana sudi bersama kami hari ini. Sama-sama. Baiklah, mari kita teruskan. Boleh tak anda beritahu penonton platform apa yang anda bawa dalam pilihan raya ini? Dan saya patut sebutkan bahawa agak unik juga anda pun bertanding berasaskan sebuah platform sebagai parti di Israel. Jadi, tahniah. Ya, jadi mesej utama OS dan dalam banyak cara saya telah merumuskannya baru-baru ini. Maksud saya, kami mempunyai pendirian tentang banyak isu dalam masyarakat Israel. Tetapi saya ingin berhujah bahawa sebab utama saya bertanding sebagai parti politik yang berbeza, baharu dan bebas, serta berkongsi perkara ini, ialah kerana saya rasa saya mempunyai peranan untuk mempertahankan Israel daripada ancaman luar. Dan saya percaya, dan telah lama percaya, bahawa apa yang saya panggil sebagai ancaman ideologi, perang naratif, adalah arena yang paling penting pada masa ini. Dan inilah arena di mana badai yang kian menghampiri itu paling berbahaya. Jadi saya secara bergurau mengatakan bahawa saya mahu memastikan Israel selamat daripada perang itu, supaya orang Yahudi dan Arab di dalam Israel boleh terus berdebat. Dan ideanya ialah, dan inilah sebabnya ia merupakan sejenis parti politik yang membolehkan semua parti politik lain. Kerana Anda tahu, idea perdebatan antara parti politik sangat penting kepada jati diri orang Yahudi dan kepada hakikat demokrasi Israel. Tetapi peranan saya selama bertahun-tahun, jika tidak lebih daripada 2 dekad sekarang, adalah sebagai seseorang yang sangat peka terhadap perkara ini. Badai yang semakin menghampiri. Sama ada di sempadan kita dalam kalangan rakyat Palestin, dalam apa yang saya panggil sebagai kebangkitan anti-Zionisme di Barat, perang naratif dan maklumat ini. Dan saya semakin banyak menumpukan perhatian kepadanya. Parti OS ialah parti yang mempertahankan Israel daripada ancaman luar supaya semua parti lain boleh terus berdebat di dalam. Baiklah, anda telah memberikan perkara itu dalam bentuk 3 tonggak utama. Dan ini adalah rancangan yang lebih memfokuskan kepada soalan undang-undang dan perlembagaan, tetapi saya juga ingin membincangkan ketiga-tiganya. Semuanya penting. Salah satunya ialah untuk mempromosikan keamanan berdasarkan penerimaan Zionisme oleh Arab dan Palestin, serta pembongkaran fahaman Palestinisme sebagai satu ideologi. Saya sedang membaca terus dari laman web Parti OS. Satu lagi ialah perkhidmatan awam untuk mereka yang berkhidmat kepada masyarakat. Dan satu lagi dipanggil beralih daripada mentaliti diaspora kepada tindakan sebagai negara berdaulat. Boleh awak ceritakan sedikit lagi tentang platform itu? Ya. Idea di sini ialah, secara umum, apa yang Parti OZ seru kepada rakyat dan kepada Israel secara keseluruhan adalah untuk membangunkan sikap yang lebih matang, kita panggil ia sikap berdaulat, sikap dewasa. Bahawa daripada melarikan diri daripada masalah yang telah kita lakukan sejak sekian lama di dalam negara, di peringkat antarabangsa, daripada cuba membeli masa tenang dengan membayar kumpulan-kumpulan dalam negara dan musuh-musuh kita. Kita perlu dengan berani, seperti yang dicadangkan oleh nama OS, menangani beberapa isu teras tersebut. Jadi salah satu daripadanya bercakap tentang dasar luar dan keselamatan kita, bahawa kita perlu mempunyai visi keamanan. Kita perlukan pemimpin yang sentiasa boleh mewakili rakyat Israel. Dan saya akan berhujah bahawa keinginan mendalam orang Yahudi untuk keamanan, saya akan katakan dengan ketegasan yang tinggi. Fokus tajam pada hakikat bahawa satu-satunya halangan kepada keamanan hanyalah penolakan obsesif oleh Arab, terutamanya Arab Palestin, terhadap penentuan nasib sendiri orang Yahudi di mana-mana bahagian tanah itu. Jadi ini adalah satu idea jangka panjang. Yang kedua bercakap tentang kontrak sosial dalaman Israel yang berhujah bahawa selagi kita belum mencapai keamanan,
Selagi Israel adalah sebuah negara kecil, sesak dan berperang, kita akan sentiasa menjadi negara yang penuh solidariti kolektif dan saling membantu. Kita hanya perlu memastikan bahawa solidariti itu benar-benar wujud, bahawa semua orang menyumbang. Jadi hujahnya pada asasnya mengatakan, semua orang dijemput untuk berkhidmat kepada negara dan rakyatnya. Tetapi jika Anda menolak, maka Anda tidak layak menikmati semua perkhidmatan sosial dan kebajikan yang disediakan oleh negara Israel yang berasaskan solidariti. Dan konggak ketiga daripada mentaliti hidup dalam buangan kepada sikap berdaulat dalam banyak cara adalah idea asas untuk menjadi matang, dewasa, tidak lagi lari daripada masalah. Dan ia berkaitan sebagai contoh dengan keperluan Israel sebagai sebuah negara berdaulat jangka panjang untuk memastikan semua anak-anaknya dididik dalam etos Israel. Jadi ini bermaksud pendidikan kebangsaan, pendidikan Zionis dalam bahasa Ibrani. Dan mengenai isu-isu yang Anda bimbangkan, seperti perlembagaan, pembaharuan undang-undang, semua itu, hujah tersebut adalah sebahagian daripada pemikiran berdaulat. Bermaksud bahawa berbanding isu sampingan sepenuhnya seperti Anda tahu, seolah-olah perebutan kuasa antara eksekutif dan badan kehakiman. Penyelesaian yang sepatutnya adalah kedua-duanya menyerahkan, memberikan semula banyak kuasa yang telah mereka rampas selama beberapa dekad. Daripada satu badan di Israel yang mewakili pihak berdaulat, iaitu Knesset. Jadi saya terfikir, awak kata bahawa awak berurusan terutamanya dengan naratif di luar mengenai Israel supaya orang Yahudi dan Arab boleh berdebat secara dalaman. Dan saya patut sebutkan juga, sama kerap, jika tidak lebih kerap, sesama orang Yahudi. Saya terfikir bahawa naratif sebenarnya adalah kunci kepada semua perkara yang awak sebutkan. Dalam erti kata bahawa Haredi mempunyai naratif mereka sendiri tentang agama, ketamaan sosiologi serta identiti mereka. Orang Arab Israel sebahagian besarnya juga begitu. Sudah tentu, naratif Palestin mengenai identiti kebangsaan. Tetapi satu tempat di mana anda nampaknya berkata, anda tahu apa? Mari kita buat beberapa peraturan untuk diri kita sendiri tentang bagaimana untuk bertarung tanpa menyelesaikan apa-apa dari segi naratif adalah dalam soal undang-undang perlembagaan. Dan kerana kita mempunyai masa yang singkat, saya rasa mungkin saya akan mulakan di situ dan kemudian kembali kepada isu Haredi dan Palestin. Jadi anda ada, saya rasa banyak kali ada penonton berbahasa Inggeris untuk rancangan ini sudah tentu dan banyak kali sekurang-kurangnya orang yang tinggal katakanlah di Amerika Syarikat percaya bahawa perlembagaan adalah apa yang menyelesaikan masalah di sini. Dan anda datang dan anda berkata, bukan sahaja kita berfikir secara salah sepenuhnya tentang keseimbangan kuasa apabila kita datang dari sistem presiden, tetapi kita juga berfikir secara salah tentang penyelesaiannya. Dan ini idea saya. Anda ada sesuatu yang anda telah huraikan dan bersama-sama menulis satu kertas kerja mengenainya. Jadi, bolehkah anda terangkan sedikit lagi? Jadi perlembagaan pada asasnya bukanlah satu jaminan terhadap apa-apa pun. Kita ada masyarakat yang sangat teruk dan mereka bukan demokrasi. Mereka tidak menjaga hak-hak. Tetapi mereka mempunyai perlembagaan yang sangat indah. Dan beberapa demokrasi yang paling berjaya, antaranya Israel, New Zealand, Britain, sebenarnya tidak mempunyai perlembagaan. Dan mereka adalah demokrasi yang kukuh, yang melindungi hak minoriti dan hak asasi manusia. Jadi, perlembagaan bukanlah jaminan kepada sebuah masyarakat yang baik. Selain itu, perlembagaan ditulis pada detik-detik unik dalam sejarah sesebuah negara, seperti ketika kemerdekaan, tamatnya Perang Saudara, atau pemerintahan kolonial. Israel mempunyai dokumen perlembagaan yang paling penting pada saat penubuhannya, yaitu pengistiharan kemerdekaan. Dan mungkin akan ada satu lagi detik untuk perlembagaan, yaitu pada hari apabila Israel mencapai keamanan dan sempadan muktamad, serta mengetahui siapa yang termasuk dan siapa yang tidak, dalam konteks siapa yang menjadi sebahagian daripada komuniti politik Israel. Kecuali perkara itu berlaku, tidak akan ada perlembagaan, jadi tiada gunanya membazir tenaga untuk perkara itu. Satu-satunya perkara yang benar-benar diperlukan ialah memahami bahawa Knesset, yaitu parlimen, adalah satu-satunya badan yang mewakili rakyat yang berdaulat. Knesset itu perlu diperkukuhkan berbanding dengan eksekutif dan badan kehakiman. Baiklah, jadi mari kita fahami perkara ini dengan lebih jelas.
Apa yang awak katakan sebenarnya, saya rasa, ialah awak perlukan peraturan tentang bagaimana awak mahu mentadbir, tetapi awak tidak semestinya perlu mencapai persetujuan mengenai persoalan nilai-nilai. Dan setakat terdapat persoalan nilai, ia sudah cukup dijawab sekarang dalam pengisytiharan kemerdekaan. Dan saya tertanya-tanya tentang itu. Saya rasa salah satu perkara utama yang saya hadapi, awak tahu, saya jelasnya berasal dari Amerika. Dan kemudian datang ke sini, ialah terdapat perdebatan mendalam di mana satu pihak benar-benar mahukan Knesset mempunyai, saya rasa, mungkin jumlah kuasa yang awak inginkan. Dan mereka lebih mempercayai itu berbanding dengan apa yang kita ada sekarang, iaitu badan kehakiman yang sangat campur tangan dan berkuasa. Dan kemudian pihak satu lagi pada dasarnya berkata, tetapi jika kita beralih kepada pemerintahan yang lebih berasaskan kehendak rakyat, jika disitulah kuasa sebenar terletak, seperti yang jelas berlaku semasa penubuhan dahulu, betul? Tetapi jika kuasa kekal di situ, bagaimana kita hendak memastikan hak asasi sivil dan politik kita terjamin, betul? Apa pendapat Anda tentang perkara itu? Jadi pertama sekali, saya perlu katakan bahawa saya rasa kita sudah berada di tahap di mana idea tentang Mahkamah Agung yang sangat campur tangan itu lebih kepada mitos berbanding realiti. Sebenarnya, mitos itu juga banyak membantu ahli politik. Saya pernah melihatnya sendiri. Sebagai ahli Knesset, terdapat sejenis ketidakberdayaan yang dipelajari. Ia adalah istilah psikologi yang dikenali, di mana Anda sebenarnya menjadi ketagih kepada tanggapan bahawa Anda tidak boleh mencapai apa-apa. Kerana sebenarnya memikul tanggungjawab atas kuasa sendiri adalah kerja keras dan adalah jauh lebih mudah untuk menyalahkan orang lain atas sebab Anda gagal melakukan sesuatu. Jadi saya telah melihat fenomena itu berkembang. Saya nampak ya, saya melihatnya melemahkan Knesset. Saya melihat ahli-ahli Knesset dari dekat menjadi ketagih dengannya kerana Anda boleh membuat pengisytiharan besar. Anda boleh meluluskan undang-undang yang Anda tahu sebenarnya tidak akan melepasi semakan walaupun oleh Mahkamah Agung yang sangat tidak campur tangan. Kerana keken jika Anda benar-benar tahu bahawa tanggungjawab terakhir terletak di sini dengan Knesset, Anda akan berkelakuan sangat-sangat-sangat berbeza dan saya melihatnya dengan dekat. Jadi ya, sebahagian daripada apa yang saya perjuangkan bukan sahaja langkah-langkah sebenar yang menguatkan Knesset, terdapat banyak perkara teknikal yang boleh dilakukan untuk menguatkan Knesset, tetapi sebahagiannya juga berkaitan dengan sikap. Ini kembali kepada pemikiran berdaulat berbanding pemikiran dalam buangan, yaitu pemikiran yang mengambil tanggungjawab, yang memahami bahawa ini adalah milik kita. Sekali lagi, inilah satu lagi sebab mengapa saya menceburi politik. Kerana idea yang kita pegang sejak sekian lama bahawa kita boleh menyerahkan urusan politik kita kepada orang-orang yang boleh saya katakan bukan. Yang terbaik yang rakyat Israel boleh tawarkan ialah kita tidak boleh mempunyai sebuah negara yang ditadbir dengan baik. Apabila kita tidak mempunyai yang terbaik. Orang masuk ke dalam kerajaan, perkhidmatan awam, dan Knesset. Dan ini adalah perkara yang Anda tidak boleh undang-undangkan. Ini adalah perkara yang berkaitan dengan etos. Itu adalah perkara yang Anda boleh hayati. Itu adalah perkara yang Anda boleh minta orang ikut. Tetapi Anda perlu memimpin. Jadi saya setuju dengan Anda. Telah berlaku proses yang panjang dalam melemahkan idea kedaulatan. Sebenarnya perkara ini bukan sesuatu yang unik bagi Israel. Pelemahan badan perundangan demi kepentingan badan eksekutif dan kehakiman adalah fenomena universal dalam semua demokrasi. Di Israel, ia agak lebih ekstrim kerana kawalan kita ke atas wilayah-wilayah tersebut hanya melibatkan badan kehakiman dan eksekutif, bukan parlimen. Tetapi penyelesaian dalam semua kes adalah dengan memperkukuhkan semula badan berdaulat, yaitu badan perundangan. Jadi sebelum kita benar-benar bercakap tentang apa itu, saya ingin fokus pada sesuatu yang Anda katakan sebentar, kerana saya mahu memahaminya dengan betul. Fenomena yang Anda sebutkan tentang ketidakberdayaan terpelajar dan perundangan yang tidak bertanggungjawab ini adalah sesuatu yang pernah dibincangkan sebelum ini dalam rancangan ini. Sebenarnya, saya rasa mungkin minggu lepas, perkara ini juga timbul sedikit dalam konteks perbincangan mengenai Haredim dan campur tangan mahkamah di sana. Dan salah satu perkara yang saya tekankan ialah itu sebenarnya antara contoh yang paling sukar untuk digunakan. Walaupun, di satu pihak, secara teknikalnya, anda boleh tunjukkan perkara itu. Mahkamah telah campur tangan beberapa kali tanpa sebarang asas. Ia melakukannya tanpa apa-apa kecuali kuasa yang diberikan kepada dirinya sendiri berdasarkan autoritinya sendiri. Berkali-kali.
membuat perubahan sosial dan politik yang besar, serta mencetuskan banyak kekacauan. Betul? Tetapi pada masa yang sama, anda boleh lihat jenis perundangan dan kebuntuan politik yang timbul berkaitan isu ini. Jadi, memang sukar untuk membuat hujah yang meyakinkan bahawa ini bukan sesuatu yang secara emosi dirasakan perlu oleh orang ramai. Saya faham itu. Namun, berdasarkan hampir apa-apa ukuran sekalipun, Badan Kehakiman Israel jauh lebih campur tangan berbanding hampir mana-mana demokrasi barat. Saya rasa mungkin anda boleh membuat beberapa hujah tentang India, tetapi anda tahu, antara hakim-hakim yang terlibat dalam pemilihan kehakiman dan kemudian yang telah memperlembagakan undang-undang, yang telah memberikan diri mereka kuasa semakan kehakiman, yang membatalkan undang-undang, yang menggunakan doktrin kemunasabahan. Anda tahu, jadi senara itu memang wujud. Sekarang ada orang, seperti yang saya katakan, yang percaya ia adalah wajar. Dan saya rasa hujah itu adalah yang saya mahu seseorang dapat. Satukan orang yang percaya ia wajar dan orang yang percaya ia tidak wajar di sekeliling satu visi baharu. Dan mungkin itu yang anda bawa. Tetapi saya akan rasa sedikit seperti saya, mungkin terlepas intipati, jika saya tidak menyebut bahagian itu juga. Dan saya rasa berlaku adil memerlukan perkara itu. Jadi, apa kata kita beralih kepada penyelesaian anda sebelum saya membuat poin kedua saya? Sebab saya benar-benar mahu. Saya mahu dengar pendapat anda. Dan dalam hal itu, tolonglah, sudah tentu, anda boleh membantah apa sahaja yang saya katakan. Sekali lagi, satu-satunya penyelesaian sebenar ialah mengembalikan kedudukan Knesset sebagai satu-satunya badan yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Tapi apa maksudnya? Apa yang terkandung dalam hal itu? Apa yang terkandung dalamnya? Ia melibatkan beberapa perkara. Ada perkara yang bersifat teknikal, dan ada juga perkara yang, seperti yang saya katakan, hanya boleh dihayati. Ia berkaitan dengan etos. Perkara-perkara yang bersifat teknikal. Knesset Israel, kita memerlukan apa yang sesetengah orang panggil perlembagaan minimum, yaitu undang-undang yang pada dasarnya mewujudkan hierarki undang-undang sebenar dan menentukan undang-undang mana yang lebih bersifat perlembagaan, tidak terhad kepada semakan kehakiman, dan yang mana boleh atau sekurang-kurangnya pada tahap yang sangat terhad. Itu satu perkara. Itu adalah seperti peraturan permainan, berbanding dengan keadaan yang tidak terkawal sekarang. Selain itu, Knesset adalah salah satu parlemen terkecil di dunia, mengikut per kapita. Kita perlu memperbesarkannya sekurang-kurangnya daripada 120 kepada 180, jika tidak lebih lagi. Kerana kita tidak mempunyai cukup ahli parlimen di Knesset Israel yang hanya bertugas sebagai ahli parlimen yang mengendalikan jawatan kuasa. Awak tahu, saya terpaksa berkejar antara 7 jawatan kuasa. Itu tidak normal. Kita perlukan seorang ahli Knesset untuk setiap jawatan kuasa, supaya anda boleh membangunkan kepakaran, benar-benar dapat memantau kerja kerajaan. Ahli-ahli Knesset perlukan lebih banyak bajet, lebih kuasa, keupayaan untuk benar-benar memanggil menteri, memanggil penjawat awam. Perdana Menteri perlu ada sesi soal jawab setiap minggu, bukan hanya sekali, hanya apabila ada 40 tanda tangan, yaitu sekali setiap beberapa minggu. Dan kemudian, beliau hanya sudi datang dan bercakap dengan Knesset. Kita perlu menghidupkan semula idea bahawa Perdana Menteri adalah Perdana Menteri, yang pertama antara menteri-menteri, tetapi bukan satu kedudukan yang jauh lebih tinggi daripada itu. Mereka perlu hadir di hadapan jawatan kuasa, mereka perlu hadir di hadapan Knesset, mereka perlu menjawab soalan-soalan. Kita perlu menghapuskan sepenuhnya fenomena buruk yang dipanggil ahli pengganti bersyarat ini. Satu perkara yang masih memberi kuasa kepada ahli Knesset, walaupun dalam Knesset yang sangat lemah, ialah mereka tidak boleh dipecat. Ahli pengganti bersyarat, golongan baru ahli Knesset ini, pada dasarnya dibawa masuk ke dalam Knesset. Apabila seorang menteri meletak jawatan, tetapi menteri itu boleh kembali ke Knesset, secara efektif, memecat ahli Knesset menjadikan wujudnya golongan rendah ahli Knesset yang boleh dipecat oleh para menteri. Itu benar-benar tiada penghinaan dan pelemahan Knesset yang lebih besar daripada fenomena ahli pengganti bersyarat itu. Jadi itu adalah isu teknikal. Dan dalam bahasa Ibrani, ia dipanggil cok, seperti cok Norvegi. Tetapi dalam bahasa Inggris, ia kedengaran agak pelik. Saya tahu, memang begitu. Betul, ia diambil. Saya rasa inspirasinya dari Norway. Persoalannya ialah, apabila seseorang menjadi menteri, siapa yang akan menggantikan tempatnya sebagai ahli Knesset? Tepat sekali, dan hakikat bahawa ia bersyarat.
Perkara paling penting di sini ialah jika Anda telah mewujudkan satu subkelas ahli parlimen yang boleh dipecat oleh kerajaan. Dan itu, maksud saya, tiada penghinaan dan pelemahan yang lebih besar terhadap badan berdaulat. Itu benar-benar perlu dihapuskan. Saya rasa ada dua soalan sebelum saya kembali kepada agenda anda yang lebih luas. Kerana saya tidak mahu memerangkap anda dalam perkara yang saya anggap paling menarik semestinya. Tetapi, jadi, bagaimanakah kerajaan dan badan kehakiman berfungsi apabila anda mempunyai Knesset yang lebih kuat? Bagaimana mereka berubah, betul? Dua perkara. Mengenai badan kehakiman, keseluruhan konsep tentang bagaimana anda melantik hakim dan sebagainya, jika saya boleh katakan, saya rasa salah satu masalah terbesar Israel ialah terlalu ramai orang mengambil ijazah undang-undang mereka di Amerika Syarikat. Akibatnya, mereka cenderung membawa pemikiran Amerika tertentu tentang semua isu politik pilihan raya yang sebenarnya langsung tidak relevan untuk Israel. Kita adalah sebuah demokrasi berparlimen. Baguslah kita sebuah demokrasi berparlimen. Demokrasi berparlimen adalah demokrasi yang paling stabil di dunia. Amerika adalah pengecualian dan bukannya kebiasaan. Itu juga berkaitan dengan soal perlembagaan. Seperti yang saya petik daripada Alan Dershowitz, yang berkata bahawa jika rakyat Amerika hari ini perlu menulis sebuah perlembagaan dengan mengetahui segala-galanya tentang bagaimana perlembagaan mereka ditafsirkan, mereka tidak akan mampu menghasilkan sesuatu yang seanggun itu. Sistem Amerika, hubungan antara Kongres, Presiden, Badan Kehakiman, SIFAR, langsung tiada kaitan dengan Israel. Jadi, apabila sudah jelas bahawa Knesset adalah tempat di mana semua isu nilai dibincangkan, maka sebenarnya tidak begitu penting bagaimana hakim-hakim Mahkamah Agung dipilih. Konsep kepelbagaian, perwakilan, mereka perlu mewakili pendapat yang berbeza, pandangan yang berbeza, bukannya sikap kehakiman yang berbeza. Sikap kehakiman menjadi tidak relevan kerana tugas mereka hanyalah untuk benar-benar mengadili mengikut undang-undang. Tetapi undang-undang dibuat oleh badan perundangan. Jadi itu menjadi isu yang jauh kurang dipertikaikan. Isu-isu nilai kembali kepada Knesset. Dan sekali lagi, Anda boleh tunjukkan dari masa ke masa. Apa masalahnya? Kadang-kadang saya gunakan, supaya orang tidak terlalu emosi tentang Israel, saya ambil isu pengguguran. Anda boleh katakan bahawa pada tahun 1973 Amerika, sebenarnya Mahkamah Agung benar-benar melakukan sesuatu untuk wanita. Untuk wanita, Anda tahu, pada dasarnya membolehkan pengguguran dilakukan di peringkat persekutuan. Tapi lihat apa yang berlaku selepas itu. Perbandingan yang dibuat oleh rakan sekerja saya, Dr. Shimi Moore, adalah dengan Ireland. Amerika terus buntu tentang Mahkamah Agung selama 50 tahun berikutnya. Siapa yang mencalonkan? Siapa yang mencalonkan? Itulah yang menjadi isunya. Siapa yang akan membatalkan Roe versus Wade, bla bla bla. Pada masa yang sama, sebuah negara yang sangat konservatif, Ireland, melalui proses parlimen untuk membahaskan isu ini. Dan apabila parlimen pada dasarnya menamatkan sebarang larangan, ia diluluskan dengan majoriti besar dan ia bukan lagi isu kerana masyarakat dapat melalui proses tersebut. Jadi, salah satu perkara yang kita juga perlu lalui, dan inilah yang saya katakan, Anda tidak boleh mewujudkannya melalui undang-undang. Ia bukan sesuatu yang teknikal. Ia adalah satu etos, yaitu untuk menerima bahawa kita akan membahaskan perbezaan kita di parlimen. Ini bermakna semua peserta di parlimen, kanan dan kiri, perlu membina semula keupayaan untuk berdebat, untuk meyakinkan. Kita ada masalah di kedua-dua belah pihak. Pihak kiri cenderung untuk membawa isu ke Mahkamah Agung. Pihak kanan pula, terutamanya di wilayah-wilayah, cenderung melakukan perkara di luar pengetahuan atau persetujuan nasional. Mereka melakukan perkara tanpa pernah membawanya ke undian di Knesset. Jadi, idea bahawa pesaing politik Anda hanyalah pesaing politik, mereka bukan musuh. Anda perlu meyakinkan mereka. Anda perlu menggunakan hujah, Anda perlu menggerakkan sokongan, Anda perlu berorganisasi. Itu adalah kemahiran yang perlu kita asah semula, merentasi seluruh peta politik. Dan kita lebih cenderung untuk mengasah semula kemahiran itu, kembali kepada konsep ketidakberdayaan yang dipelajari.
jika kita tidak mempunyai jalan keluar. Inilah sebabnya salah satu mesej dalam membentuk minda berdaulat ialah kita perlu mempunyai kejelasan dalam wilayah-wilayah tersebut. Dan kita perlu jelas bahawa Mahkamah Agung membuat keputusan mengikut undang-undang, tetapi kita menyelesaikan perbezaan nilai kita di Knesset. Dan sudah tentu, berkenaan dengan kerajaan, saya telah jelaskan maksudnya. Kerajaan tertakluk kepada penelitian yang teliti oleh Knesset. Tiada ahli Knesset bersyarat. Ahli-ahli Knesset mempunyai kuasa bebas mereka, mempunyai bajet mereka, mempunyai keupayaan untuk memanggil menteri, dan mempunyai keupayaan untuk memanggil penjawat awam. Dan Perdana Menteri sebenarnya perlu pergi ke Knesset jauh lebih kerap daripada yang beliau suka untuk pergi dan bercakap dengan ahli-ahli Knesset, dan berulang kali membentangkan hujahnya. Bukan sekali-sekala, kerana beliau hanya, atau suatu hari nanti, mungkin beliau hanya Perdana Menteri, bukannya sesuatu yang lebih tinggi. Baiklah, saya ingin memberi respon kepada satu perkara yang anda katakan, dan kemudian saya ingin teruskan ke topik seterusnya. Anda ada menyebut bahawa tiada langsung. Maksud saya akui, saya memang berat sebelah sebagai seorang rakyat Amerika yang belajar di Sekolah Undang-Undang Amerika. Saya memang setuju dengan anda bahawa keseimbangan kuasa antara Kongres, Presiden dan Badan Kehakiman di Amerika Syarikat tidak sepatutnya disalin bulat-bulat di sini. Dan sebenarnya, mungkin sebahagian daripada masalah yang kita hadapi hari ini berpunca daripada Badan Kehakiman yang mengubah keadaan. Sehingga kita mula berfikir dalam kerangka itu, kadangkala dalam perbincangan mengenai undang-undang dan tadbir urus. Namun, saya ingin katakan bahawa tradisi kebebasan yang memberi inspirasi. Struktur itu yang juga boleh digunakan untuk bentuk kerajaan lain, termasuk kerajaan berparlimen, ialah sesuatu yang anda pelajari secara khusus. Mungkin belajar di sana, dan anda pasti tidak akan terdedah kepada perkara itu di sini, di Israel. Jadi, saya berbeza pendapat. Walaupun saya sangat meminati bapak-bapak pengasas dan tradisi liberal Amerika, ia bukanlah sesuatu yang unik. Ramai orang Yahudi, malah orang Amerika sendiri, akan cepat berhujah bahawa sememangnya bapak-bapak pengasas banyak dipengaruhi oleh tradisi Yahudi Ibrani, tradisi pencerahan Eropah. Ia bukanlah sesuatu yang unik. Dan ada sebab mengapa deklarasi kemerdekaan Israel sebenarnya tidak menggunakan istilah asing seperti demokrasi dan bercakap tentang visi para nabi Ibrani. Jadi, tetapi dari segi struktur yang relevan bagi Israel adalah demokrasi berparlimen. Amerika, kita boleh bercakap tentang, sekali lagi, kebebasan dan semua itu. Itu memang bagus, tetapi ia juga wujud di tempat lain. Dari segi struktur Amerika langsung tidak relevan. Tidak, saya rasa mengenai struktur yang kita setuju, saya akan katakan. Lihat, saya pernah berpeluang berada di bilik kuliah Fakulti Undang-Undang di sini di Israel, dan saya agak terkejut pada beberapa ketika mendengar beberapa perkara yang saya dengar, di mana kebebasan digambarkan sebagai musuh kepada kesaksamaan. Bukan di semua tempat, tetapi dengan sebilangan pensyarah tertentu. Dan di mana kebebasan beragama ditafsirkan sebagai kebebasan daripada agama, dan sebagainya. Jadi, saya sebenarnya tidak perlu menghadkannya kepada Amerika Syarikat. Saya akan bercakap tentang tradisi kebebasan Anglo. Tetapi saya rasa ia banyak yang boleh diambil dan disesuaikan. Dan anda betul, memang benar, bahawa ia juga mengambil sumber daripada tradisi Ibrani. Dan sekarang saya akan teruskan, tetapi saya hanya ingin katakan Satu perkara lagi. tentang ini. Saya ada seorang rakan sekerja yang menulis sebuah esei seruan yang indah, Shlomo Fisher, bertahun-tahun yang lalu. Ia berkata, Yahudi Amerika adalah Protestan, Yahudi Israel adalah Katolik. Dan salah satu hujah beliau ialah banyak ketidakmampuan Yahudi Amerika dan Yahudi Israel untuk membincangkan beberapa isu adalah kerana tradisi Yahudi Amerika berasaskan visi agama Protestan yang menyokong kebebasan, kemerdekaan, perkara-perkara seperti ini. Manakala tradisi Israel lebih banyak berasaskan kepada tradisi Prancis. Anti-klerikal yang pada asasnya berasal dari negara-negara Katolik yang melihat kebebasan dan kemerdekaan sebagai lahir daripada penentangan terhadap pemerintahan golongan klerus, terhadap agama dalam arti kata strukturnya yang klerikal. Jadi satu lagi perkara yang perlu difahami ialah sejauh mana Zionisme dan Israel berasal daripada tradisi Eropah yang berbeza tentang maksud kebebasan dan bagaimana kebebasan itu dijamin.
Tidak, ia sememangnya mempunyai unsur-unsur itu dengan sangat ketara. Walaupun, sudah tentu, kami juga bermula sebagai sosialis. Jadi, kami sudah lama berubah dan bertambah baik sejak sekian lama. Um, Saya rasa begitu. Baiklah, kita akan sambung perbincangan ini di luar siaran. Jadi, saya ingin sampai kepada poin Anda tentang siapa yang termasuk dalam komuniti politik, betul? Dan itu sebenarnya membawa kita, saya rasa, kepada isu perkhidmatan atau faedah bagi mereka yang berkhidmat yang saya pasti terpakai kepada Haredim. Saya tidak pasti sama ada ia terpakai kepada orang Arab Israel, tetapi anda akan huraikan. Semua orang. Semua. Baiklah. Jadi, ceritakan kepada saya tentang bagaimana bentuknya juga. Kerana, seperti yang kita lihat sekarang dengan golongan Haredim, walaupun kita menghadapi kekurangan tenaga kerja dan walaupun kita mengalami kekurangan kewangan, jika kita tidak berjaya mengintegrasikan sebahagian besar masyarakat itu ke dalam tenaga kerja, saya nampak akan ada kesukaran di kedua-dua belah pihak. Jelas sekali, golongan Haredim dan sebahagian daripada mereka benar-benar menyukarkan masyarakat Israel dan enggan berkhidmat dalam apa jua kapasiti serta berdemonstrasi dan menghalang jalan raya. Dan itu satu bahagiannya. Sebaliknya, ada sesuatu yang menarik minat saya. Saya rasa semalam terdapat 5 ahli Majlis Pendidikan Tinggi Israel yang meletak jawatan selepas kelulusan satu undang-undang yang saya sendiri belum sempat baca, saya akui. Dan anda mungkin lebih arif tentangnya, tetapi pada dasarnya ia kelihatan membenarkan. Membenarkan program berasingan mengikut jantina di dalam universiti. Dan perkara ini telah menimbulkan kekecohan. Dan bagi saya, ini nampak seperti sesuatu yang mungkin diperlukan jika anda mahu mengintegrasikan golongan Haredim atau orang yang sangat berpegang teguh kepada ajaran agama yang ketat. Saya ingin dengar pendapat anda tentang bagaimana masa depan sepatutnya berkaitan dengan wajib tentera. Dan mungkin juga, jika ada sekalipun, penyesuaian untuk budaya masyarakat Haredi. Jadi, mari kita mulakan dengan idea tentang masyarakat Haredi di Israel. Masyarakat Haredi di Israel adalah satu ciptaan yang bermula pada tahun 1980-an. Ia tidak ada kaitan dengan Taurat, mitzvot, atau tradisi. Ia adalah hasil daripada satu sistem insentif yang songsang tetapi sangat murah hati. Murah hati dalam arti kata ia sangat mahal daripada negara Zionis. Jadi, tanggapan bahawa ini adalah sejenis bentuk kehidupan kuno sama sekali tidak berkaitan dengan realiti empirikal. Ia bermula pada tahun 80-an dan ia berkembang kepada skala dan saiznya yang sekarang terima kasih kepada pada dasarnya apabila anda benar-benar mendalaminya. Penyelewengan sepenuhnya negara kebajikan Israel yang sangat murah hati untuk menyokong cara hidup itu. Jadi caranya sangat mudah. Saya tidak membincangkan kerahan wajib Haredi. Saya tidak membincangkan cara hidup mereka. Saya tidak fikir peranan negara adalah untuk menentukan cara hidup mereka ke satu arah atau yang lain. Selagi Israel adalah sebuah negara kecil yang berjuang, ia memerlukan orang untuk berkhidmat. Dan apa yang kami cadangkan sangat mudah, sangat saksama, dan inklusif. Semua rakyat Israel yang mencapai umur yang ditetapkan. Dan bila saya kata semua, memang semua. Wanita, lelaki, Yahudi dari pelbagai latar belakang, Arab, akan menerima notis panggilan wajib pada umur yang sesuai. Mereka semua perlu datang ke Bakum, ke pusat induksi, tertakluk di bawah Undang-Undang Tentara Israel, dan memakai uniform. Perkataan dalam bahasa Inggris di sini sangat memberi petunjuk. Uniform. Mereka mempunyai kebolehan masing-masing. Ini adalah klita. Kemudian apabila mereka perlu pergi ke Miyun, apabila mereka perlu disusun mengikut keperluan perkhidmatan Israel, ini akan merangkumi segala-galanya daripada perkhidmatan tentera hingga pertanian, penjagaan kesihatan hingga pendidikan. Dan hasilnya, dua perkara menjadi jelas serta-merta. Tidak perlu memberi sesiapa pun petur. Tiada siapa yang memerlukan pelepasan. Siu. Setiap orang boleh melakukan sesuatu untuk masyarakat. Sentiasa ada sesuatu yang boleh dilakukan. Kedua, tidak perlu membuat sebarang kelonggaran khas. Di sini saya sangat bersetuju dengan pandangan Ben Gurion. Asas kashrut, asas syabat, itu sahaja. Ia adalah bola. Aturkan pengecualian Haredi pada mulanya. Ya, saya tahu, tapi memang sangat tidak, sehingga kerajaan Begin, semua sekatan telah dibuang. Dan sebenarnya proses itu bermula. Sebelum itu,
Anda boleh jadi Haredi, Anda boleh berkhidmat, ramai yang melakukannya, Anda bekerja, Anda membayar cukai, Anda sebenarnya boleh jadi Haredi dan lakukan semua perkara itu. Jadi inilah sebabnya saya menentang pemberian kelonggaran khas. Semuanya berdasarkan individu. Salah satu perkara yang mengejutkan tentang cara hidup Haredi ialah mereka tidak berinteraksi dengan negara Israel. Semuanya melalui orang tengah dalam segala hal. Jadi, singkirkan orang tengah. Negara berurusan secara langsung dengan individu. Dan ia dibuat secara individu. Jika seorang Haredi, contoh kegemaran saya ialah, jika seorang Haredi mengalami gangguan saraf, apabila dia melihat seorang wanita dari jarak 3 kilometer, dia akan ditugaskan untuk memetik avokado. Jika seorang Haredi, dan ramai daripada mereka pernah berkhidmat bersama saya di Knesset, mampu duduk di sebelah wanita dan berbincang secara rasional, mereka boleh menjalani perkhidmatan yang lebih bermakna. Tetapi tanggapan bahawa kelonggaran perlu diberikan, sama sekali tidak. Ini adalah sesuatu yang Anda lakukan sebagai individu. Jika Anda mengalami masalah sebenar, maka Anda akan berkhidmat dalam sesuatu yang kurang memberi kesan kepada Anda. Tetapi bahawa keseluruhan sistem perlu disesuaikan dengan kekhususan yang baru muncul dalam beberapa dekad kebelakangan ini. Sama sekali tidak. Saya tidak fikir keseluruhan sistem sekarang. Maksud saya, ya. Maksud saya, seperti, katakanlah pasukan yang diasingkan mengikut jantina, atau sesuatu seperti ini, seperti yang khusus. Sekali lagi, maksud saya, program akademik mempunyai program khusus. Ini bukan program khusus. Saya tidak akan cakap itu lagi. Saya pernah nampak mereka di Knesset. Jika awak tak mampu buat begitu, sekali lagi, awak boleh lakukan jenis perkhidmatan yang berbeza. Semua orang akan berkhidmat. Tapi ini secara individu, ini bukan secara kolektif. Idea bahawa kita ada sektor, kolektif yang berurusan dengan negara melalui perantara, saya rasa itu sesuatu yang keji yang perlu dihapuskan. Jika sebagai individu awak tak boleh tangani, maka sebagai individu, awak akan lakukan satu perkhidmatan yang seperti saya kata, awak akan tengok avokado dari pagi sampai malam dan itu tak mengapa. Tapi awak tak boleh tuntut semua orang menyesuaikan diri dengan cara hidup tertentu itu yang agak baru dan hanya muncul hasil daripada kebaikan negara Zionis. Jadi, memang tidak boleh. Idealnya ialah perantara dihapuskan. Tiada sektor. Hanya ada Israel dan warga negara Israel, dan mereka semua dijemput untuk berkhidmat. Dan sudah tentu, jika kamu menolak, saya bandingkan kamu dengan anak jahat dalam Haggadah. Jika selepas kamu diberi semua pilihan daripada avokado hinggalah kamu tahu, hikmat ketenteraan, jika kamu masih menolak, maka itu tanggungjawab kamu. Kamu adalah anak jahat dalam Haggadah. Kamu adalah orang yang berkata, ini milik kamu, bukan milik saya. Baiklah, kamu tidak akan mendapat apa-apa daripada negara kebajikan Israel sekiranya kamu memerlukan apa-apa perkhidmatan. Kamu perlu membayar keseluruhan kos perkhidmatan itu. Jadi, mari kita lakukan. Saya akan tanya awak, saya rasa 2 soalan lagi, jika boleh, dan kita akan cuba akhiri perbualan ini. Bukan kerana tiada banyak perbualan yang awak bangkitkan sekarang, tetapi kerana ini satu rancangan sahaja. Harapnya, saya boleh jemput awak lagi dan kita boleh fokus pada beberapa perkara ini. Saya cuma mahu beri gambaran yang luas. Dan saya harap saya juga dapat lakukan perkara ini dengan ahli-ahli lain atau dengan orang-orang yang sedang bertanding. Kerana saya memang suka menyelami idea-idea orang. Dan seperti yang awak tahu, kitaran politik Israel pada dasarnya mematikan sebarang perbincangan yang benar-benar bermakna. Dan saya puji awak atas hal itu. Saya juga memuji awak. Mari kita bincangkan sekejap. Awak tahu, idea semua orang menyertai tentera ini jelas berasaskan kepada asas budaya yang lain. Dan salah satu perkara itu ialah di Israel, pendidikan bahasa Ibrani untuk semua. Saya tidak pasti sama ada penonton benar-benar faham sejauh mana sistem pendidikan kini berpecah belah dari segi kandungan dan bahasa. Dan mungkin anda patut terangkan masalah yang anda cuba selesaikan di situ dan bagaimana anda fikir perkara ini dapat menyelesaikannya. Ya, sistem pendidikan Israel terbahagi kepada beberapa sistem. 2 daripadanya ialah sistem sekolah Arab dan pelbagai sistem sekolah Haredi. Secara umumnya, sistem-sistem ini dibiayai oleh negara Israel, tetapi tidak diawasi dengan betul olehnya. Dan secara strukturnya,
mendidik ahli-ahli mereka kepada satu bentuk permusuhan terhadap negara dan masyarakat. Sehingga ke tahap, seperti yang saya katakan, Anda mendapat apa yang Anda bayar. Dan idenya ialah, sekali lagi, minda berdaulat, yang tidak lari daripada masalah, yang menyelesaikannya dari akar umbi. Sekali lagi, Anda boleh mempunyai sekolah yang berbeza dengan versi yang berbeza, tetapi mesti ada satu konsep. Dan sekali lagi, inilah ideal Republikan Eropa yang sangat berciri Eropa, tetapi sudah tidak banyak wujud di Eropa sekarang. Tetapi, idea bahwa sebuah negara dibentuk melalui pendidikannya, Anda tahu, ramai orang menyalahkan saya, menuduh saya cuba menghidupkan semula idea Ben Gurion tentang sistem pendidikan dan ketenteraan. Sebagai membentuk kolektif, sebagai membentuk negara, sebagai membentuk kesadaran nasional dan kolektif. Dan itu adalah tuduhan yang saya terima dengan senang hati. Ya, itulah sebenarnya yang saya rasa kita perlu lakukan. Satu-satunya perbezaan ialah, sekarang pandangan saya ialah, perkara ini harus terbuka untuk semua. Jemputan ini adalah untuk semua orang turut serta. Dan oleh itu, idenya ialah Israel hanya perlu membenarkan dan membiayai satu jenis pendidikan asas sahaja. Seperti yang saya katakan, nasional, Zionis. Ya, Anda boleh menjadi seorang Arab dan seorang Muslim, serta seorang Zionis. Saya katakan itu untuk musuh-musuh kita. Saya katakan itu di dalam Israel dan dalam bahasa Ibrani. Itu mesti menjadi asas untuk semua. Kemudian Anda boleh menambah bajet negara, bajet tempatan. Anda mahu bahasa Arab, Anda mahu Gemara, Anda mahu apa sahaja. Tetapi hanya selepas asas itu telah dibina. Sebuah negara berdaulat yang normal tidak membiayai sistem pendidikan yang secara struktur menghasilkan graduan yang bermusuhan dengan negara dan masyarakat. Baiklah, kita akan bergerak sekarang. Malangnya, hanya satu soalan untuk masa ini. Tetapi, kita akan beralih sekarang kepada isu yang sangat besar ini. Usaha untuk membuat rakyat Palestin di satu pihak mengakui Zionisme dan di pihak lain untuk meninggalkan budaya keganasan dan kebencian terhadap Yahudi yang mereka amalkan sekarang. Saya telah menonton beberapa podcast di mana Anda membincangkan keperluan untuk perkara ini dan Anda menerangkan, pada pendapat saya, dengan sangat fasih hanya tentang betapa cuainya membiarkan perkara ini berkembang begitu lama serta terus membiayai dan meredakannya selama ini. Dan Anda tahu, saya tahu bahawa Anda sendiri telah berubah dalam beberapa cara kerana Anda pernah berada dalam kerajaan sebagai penasihat semasa penarikan diri itu. Dan Anda tahu, benar-benar, saya rasa Anda telah mengemukakan salah satu hujah terbaik dalam bahasa Inggeris yang pernah saya lihat dikemukakan oleh seorang rakyat Israel. Apa yang saya tidak faham ialah bagaimana Anda melihat proses itu berlaku secara konkret dan apakah dasar yang perlu dilaksanakan selain Anda tahu, katakanlah memotong bantuan yang mana perkara itu sering dibangkitkan. Sekali lagi, persoalannya ialah bagaimana kita sampai ke situ. Jadi, apakah pelan tindakannya? Jadi, sama ada di dalam negara atau di peringkat antarabangsa atau dengan musuh kita dan terutamanya dengan apa yang saya panggil sebagai Palestinism, saya benar-benar percaya akan perkara itu. Dalam enkemah, entorah maksudnya, ideologi-ideologi ini tidak beroperasi secara terbuka. Ia dibiayai. Orang ramai didoktrinkan. Orang ramai berada di sekolah-sekolah. Seperti yang Anda boleh lihat dengan Palestinisme. Terdapat sebuah filem bernama Anra, sebuah dokumentari yang boleh ditonton secara dalam talian yang dibuat oleh Kanahat Isra. Ia berdasarkan buku-buku, Perang Kepulangan dan Kepulangan Oktober. Dan ia benar-benar menunjukkan, apabila Anda menontonnya, ia menjadi sangat jelas apa yang perlu Anda lakukan, sama ada kontrol V atau buat asal. Anda pada dasarnya perlu buat asal semua itu. Anda perlu menghapuskan bahan bakar, pembiayaan, sistem pendidikan, organisasi seperti UNRWA yang membenarkan legitimasi itu. Bahwa orang di Gaza, entah bagaimana, adalah pelarian Palestina. Bahwa seorang peguam kelas pertengahan yang tinggal di Ramallah, entah bagaimana, adalah pelarian Palestina. Sekarang, apa yang menakjubkan ialah ramai orang fikir mereka dengar apa yang saya katakan. Saya bercakap tentang Palestinisme yang bergantung pada 3 isu, pulang, status pelarian, UNRWA. Dan ramai orang yang mendengar itu, dan mereka seperti, ini sangat tidak mengagumkan. Itu sahaja, itulah ceritanya.
Dan salah satu perkara yang buat saya pening kepala ialah berhenti berfikir mengikut cara Anda sendiri. Fikirkan tentang apa yang penting bagi mereka dan serang apa yang penting bagi mereka, bukan apa yang Anda fikir penting. Dan apa yang penting bagi mereka ialah status pelarian, kepulangan, dan UNRWA. Itulah yang mereka ambil berat. Jadi Anda boleh ceritakan pada diri sendiri bahwa ia tidak begitu penting, tetapi bagi mereka ia sangat penting. Dan kita tidak menyerangnya, dan sememangnya tidak mencukupi. Tidak mencukupi. Kita tidak menggerakkan sumber diplomatik, politik, dan keuangan kita untuk melancarkan perjuangan itu dan menjelaskannya. Di Gaza, saya telah mengemukakan satu pelan sejak dari awal. Bahagikan Gaza kepada sekurang-kurangnya dua bahagian, satu Gaza perang dan satu Gaza damai. Mulakan dengan melayan rakyat Palestin seperti orang dewasa. Sekali lagi, ini adalah tema dalam hidup saya. Saya menentang sikap tidak berdaya yang dipelajari. Tiada siapa yang lebih dimanjakan dan didorong ke arah sikap tidak berdaya yang dipelajari daripada rakyat Palestin. Ia adalah satu tragedi bagi mereka. Ia adalah satu tragedi. Bagi kami, cukuplah. Dan cara untuk melakukannya adalah dengan mewujudkan rasa pilihan dan keupayaan. Mereka mahu menumpukan peperangan mereka untuk memusnahkan negara Yahudi. Baiklah, maka kita tidak berhutang apa-apa kepada mereka. Wujudkan Gaza perang ini, sambungkan semula dengan Mesir, putuskan dari Israel, dan katakan kamu mahu berperang dengan kami, baiklah. Tapi kami tidak berhutang apa-apa kepada kamu. Tetapi kami akan pergi lebih jauh. Anda tahu, terinspirasi oleh orang Amerika di Jepun dan pihak berikat di Jerman Nazi. Kami akan mewujudkan satu kawasan yang dipanggil Gaza Perang Damai dan di Gaza Damai untuk memasukinya. Untuk layak membina, untuk mencipta, Anda mesti dikeluarkan daripada senarai UNRWA. Sebagai seorang pelarian Palestin, Anda perlu secara terbuka menyatakan bahwa Anda menolak sebarang idea tentang hak untuk kembali. UNRWA tidak akan berada di sana. Dan kadang-kadang orang beritahu saya sesuatu, tapi tiada siapa yang akan setuju. Saya macam, baiklah, jadi kita ada tempat yang jelas di mana kita sentiasa berperang, dan sekurang-kurangnya kita tidak memberi apa-apa, dan kita tidak membina apa-apa, dan kita tidak memberi bahan api dan oksigen kepada musuh kita. Tetapi sekali lagi, ia bermula dengan benar-benar melayan rakyat Palestin sebagai orang dewasa, mengambil serius apa yang mereka katakan, dan memberi mereka pilihan yang sebenar. Untuk menamatkan perang mereka selama 1 abad terhadap Zionisme atau menanggung akibatnya. Tetapi kita telah menjadi sebahagian daripada dunia yang berulang kali membiarkan mereka mengelak daripada menanggung akibat. Jadi saya rasa cuma tinggal satu soalan terakhir dan mereka sudah suruh saya tamatkan sesi, jadi saya tak boleh tipu tentang ini dan buat satu lagi. Tetapi awak juga sangat jelas semasa ditemu bual, biasanya sekurang-kurangnya bila saya tanya, awak memperkenalkan diri sebagai seorang wanita dari golongan kiri dan awak telah mencipta Oz sebagai sesuatu yang awak kata melangkaui perbezaan kiri dan kanan. Dan awak fikir orang dari golongan kiri dan kanan boleh berhubung dengannya. Dan saya tertanya-tanya, adakah itu macam mana awak menyatukan kedua-dua perkara itu? Maksudnya, adakah isu kiri dan kanan itu masih penting? Apa yang membuatkan awak dianggap kiri berbanding yang lain? Apa yang telah berlaku dalam lanskap politik Israel terhadap kategori-kategori ini sejak beberapa tahun kebelakangan ini? Dan kemudian, saya perlu mengucapkan semoga berjaya dan berharap dapat menjemput awak kembali pada masa akan datang. Sudah tentu, saya sentiasa gembira untuk kembali dan berbincang secara mendalam. Dan awak betul, kita memang perlu berbincang lebih banyak lagi. Secara ringkas, saya sering menggambarkan diri saya sebagai seorang wanita berhaluan kiri. Kerana ramai orang, apabila mereka dengar apa yang saya katakan tentang Palestinisme, tentang hakikat bahawa mereka semua, hampir tanpa pengecualian, bersatu di belakang ideologi pemusnahan. Mereka kata ini sangat berhaluan kanan, dan dalam banyak cara, untuk memaksa orang keluar daripada kategori-kategori tersebut. Saya gunakan itu hampir sebagai alat untuk memaksa orang benar-benar mendengar kandungan tersebut dan bukannya terus, yang mana sangat manusiawi. Orang ramai suka meletakkan Anda dalam satu kotak tertentu, dan saya akan beritahu mereka tentang isu agama dan negara. Anda telah dengar saya di sini, khidmat untuk semua, perkara-perkara seperti itu. Saya tak pasti apa yang Anda panggil kiri, isu hak untuk semua, kebebasan, kepentingan sekularisme. Saya memang boleh dikatakan berhaluan kiri, tapi bila Anda dengar saya bercakap tentang Palestinisme, saya kedengaran sangat berhaluan kanan.
Dan saya telah menggunakan itu untuk akhirnya memaksa orang sampai ke satu titik tertentu. Seperti yang dikatakan oleh seorang wanita baru-baru ini, dia berkata, sebenarnya saya tak dapat meletakkan awak dalam mana-mana kategori. Awak bukan kanan, awak bukan kiri, awak bukan pun di tengah, sebab awak sebenarnya berkata sesuatu, katanya. Awak wujud di dimensi lain. Dan pada satu ketika, saya mula menerima perkara itu dan pada dasarnya berkata, lihat, Oz memang wujud sebagai sebuah parti dengan idea-idea. Malah apa yang kita bincangkan tentang isu kehakiman itu merentasi sebarang tanggapan tentang kanan dan kiri. Dan ia kerana dua sebab yang saya rasa Israel sangat perlukan sekarang. Saya benar-benar rasa kita perlu bercakap tentang perkara pokok dan perpecahan kepada blok-blok dan kepada kanan, kiri dan kepada pro-Bibi, anti-Bibi. Telah membunuh sebarang idea tentang wacana politik yang substantif dan serius yang merugikan kita. Jadi pertama sekali, saya cuba mengambil tanggungjawab untuk melepaskan diri daripada perkara itu. Ia sukar. Semua orang mahu meletakkan anda kembali dalam kotak dan saya cuba untuk melawan perkara itu. Bukan mudah, tetapi itu juga sebahagian daripada perjuangan. Dan itulah yang saya mulakan, salah satu kekuatan terbesar saya. Dan dalam hal ini, saya rasa saya unik. Gabungan, pembangkang, mana-mana parti politik, itulah dia. Saya faham perang naratif, maklumat dan kesedaran dengan cara yang saya belum pernah lihat sesiapa pun faham. Sudah tentu tidak tepat pada masanya, dan sudah tentu tidak cukup untuk mengambil tindakan yang betul dengan sewajarnya. Ini adalah satu perkara yang saya hubungi orang lebih awal. Anda tahu, ini adalah salah satu sebab, dan saya akan gabungkan semuanya, mengapa saya gagal untuk berasa teruja. Semasa tempo reformasi kehakiman, satu pihak berkata, jika kita tidak meluluskan reformasi ini, Israel ialah sebuah kediktatoran. Pihak satu lagi berkata, jika kita meluluskan reformasi ini, Israel ialah sebuah kediktatoran. Dan saya berkata, dan selagi kamu berdua berdebat, kita adalah sebuah demokrasi. Dan saya memberi tumpuan kepada rakyat Palestin di Gaza, di mana semua orang memberitahu saya, itu tidak cukup, jangan, itu bodoh, itu tidak penting. Jadi peranan saya, dan saya kembali ke permulaan, adalah menjadi satu-satunya parti yang melihat apa yang berlaku di luar, yang melihat ribut yang sedang berkumpul dan bersedia untuknya, yang mengambil tindakan, supaya kemudian di dalam Israel kita boleh terus berdebat. Semoga perdebatan itu berterusan. Saya doakan awak berjaya, saya tidak pasti. Ia juga sudah wujud pada masa ini. Ia sudah rasmi. Sudah tentu ia adalah parti yang berdaftar. Baiklah, jadi saya doakan awak berjaya. Saya harap kita boleh teruskan perbualan ini, awak dan saya juga menantikan baki siri ini. Terima kasih banyak atas masa anda hari ini. Terima kasih. Terima kasih.